Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Fa fihi ba'dul qaumi kil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. فقال إن جزم بقول للغير كفى وإلا لم يزل في الضير. فقال إن جزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. فقال إن جزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من تبديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلف بعضهم حقق فيه الكشف. فقال إن جزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia wal ihsan dia. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dialah yang menghidupkan kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Limpah kurnia wal ihsan dia dapat kita Islam sejak lahir, diberikan kemudahan taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia wal ihsan dia jadikan kita ada minat ahloba berada dalam majlis yang mulia untuk terus mengenal dia, meyakini Rasulullah SAW sebagai utusan dia dan apa yang dibawa. Alhamdulillah, limpah kurnia wal ihsan dia diberi kita kesungguhan, minat yang berpanjangan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah, insya-Allah nak manfaatkan bagi ini meneruskan bacaan daripada Matan Jawharah. Kewajipan atas kita sebagai orang Islam, walaupun dah Islam sejak kecil, ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara besar bila balik berakal aja, mukallaf aja, mesti kena ma'rifatullah. Ibadat, alhamdulillah, Allah Ta'ala dah takdirkan kita. Kita dah dilatih dengan ibadat sejak kecil. Jadi antara yang kosong pada kita ni adalah nak mengenal Allah Ta'ala. Belajar, nak guna akal. Dengan akal tu
reti kita kaifiat macam mana nak boleh perasan dengan Allah Ta'ala. Dan hukum belajar dia wajib. Itulah istilahnya ma'rifah. Nak kena kenal tu dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, supaya benar-benar hidup dalam hati sanubari kita. Ya Allah Ta'ala tak akan terlepas pandang dalam seluruh kehidupan kita. Dan kerja tu ialah kerja hati. Kerja tu dia kena perhati. Kerja tu kena banyak berfikir dalam diri. Setelah apa yang telah kita pelajari, kaifiat yang telah ditunjuki, kita pula kena banyak mujahadah, muhasabah diri untuk kita ni, macam mana kita ni dengar ilmu, faham tu satu hal lah. Macam mana supaya kita ni sentiasa hidup hati kita, sedar kita ke Allah Ta'ala, perasankan ke Allah Ta'ala. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik. Jadi yang itulah istilahnya kena arif dengan Allah Ta'ala. Dan nak arif tu apa? Nak kena kenal, nak perhati sedar apa? Allah memang dia ada. Itu antara intisari 20 wajib. Dan mustahil daripada dia 20. Lawan pada 20 tu. Mustahil Allah di aras. Mustahil bertangan. Mustahil bermuka. Mustahil dilalui oleh masa. Mustahil bertempat. Mustahil berjuzuk beranggota. Mustahil ambil manfaat daripada makhluk dicipta. Subhanallah. Allah Ta'ala takkan macam tu. Dengan dalil laisa kamitsli syai', lam yakun lahu kufuwan ahad. Akal pun tak boleh terima bahawasanya ada pada dia tempat. Pasal dia radi, dia tak ajak pada sesuatu. Mana mungkin dia tak ajak sesuatu, habis-habis dia duduk di sesuatu. Mana mungkin dia tak ajak sesuatu, tapi dia terkesan dengan sebab sesuatu. Subhanallah. Berlaku pecahangan akal yang sangat teruk kan. Tapi kalau tak faham, hadanallah ila siratal mustaqim. Tak faham tu wajib ngaji, taubat, belajar lain sampai faham betul-betul macam mana nak boleh sentiasa Allah ma'i, Allah bersama aku, Allah syahidi, Allah nazirun ilayya. Allah ni dia melihat aku. Mana saja aku pergi, aku ni takkan melepas daripada perhatian Allah Ta'ala, pandangan Allah Ta'ala. Bahkan kita ni sendiri adalah limpahan kurnia Allah Ta'ala. Bahkan kita dengan apa yang ada pada kita itu sepatutnya menzahirkan Allah Ta'ala, sampai sepatutnya tenggelam kita daripada rasa kekitaan, bahkan menang kita rasa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Wajib tu nak dapat makrifahnya tu yang wajib kita belajar, faham sampai kepada tahap tu yang mengenal Tuhan tu. Begitu juga, dan itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW kat kita. Baik. Jadi kalau dah boleh faham macam ni, kalau tak faham, tak belajar, tak ada boleh yakin ke hati, ni dah dikata tambah pula dengan istilah tak berdalil, kaedah berfikir tak ada pergi langsung, tambah nak ambil faham dari Quran, lagi jauh alat-alat Quran apa pun tak ada untuk kita nak faham macam mana nak boleh mengenal Allah Ta'ala. Nak boleh kata nak hadir hati bahawasanya memang Allah ni ma'i, dia bersama kita. Allah ni bersami', dia basir. Kita ni asal peka, kita buta. Allah yang bagi pendengaran kat kita. Dengan ukur akal pun tak boleh nak kenal. Dalil sedikit dengan mudah pun kita tak boleh nak rasa fakir kita pada Allah Ta'ala. Dan Allah ni ghani, dia mesti tak hajat pada satu, pasal dia Tuhan. Semudah-mudah pelajaran macam tu pun kalau kita tak faham, tak boleh nak berdalil dengan akal supaya boleh menerima Allah ni Tuhan kita. Kita ni lemah hajat pada dia. Allah ni dia tak hajat pada satu. Makhluk takkan boleh tunai hajat makhluk. Makhluk ni asal tak ada apa sesuatu. Kalau yang tu punya pelajaran nak faham, nak hadam, yang tu pun tak erti, oh bahaya. Pasal apa? Dia kata iz kullu man qallada fit tauhid. Ni sambungan kita lah. Asal terjemah kata dia, pasal apa kena makrifah ke Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, faham perjalanan ke Allah Ta'ala ni? Kerana tiap-tiap orang yang bertaklid pada ilmu tauhid.
Istilah taklid pada ilmu tauhid, kalau tanya siapa Tuhan kau? Allah. Siapa Nabi kau? Muhammad. Dia umumnya memang gitu dah, pasal dah kecil Islam lah. Daripada kecil Islam. Tapi bila tanya tu lah masalah. Kau percaya Allah? Percaya? Macam mana nak bukti orang salah dia? Apa pun tak tahu. Patutnya dengan terang je lah. Aku ni adalah bukti orang salah ada. Aku mana boleh ada? Allah yang mengadakan aku. Dia sampai macam tu, punya faham tu, mesti hidup setiap masa kan. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi kalau tak ada faham macam tu, nama dia taklid. Dan taklid, dobit taklid ni apa dia? Dia adalah al-jazmu mutabiq lil haq bi ghairi dalil. Taklid ni dia punya i'tiqad betul. Yakin dengan orang Ta'ala. Mutabiq lil haq, apa dia yakin pula tepat macam mana sepatut dikenaki. Memang dia yakin Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi. Tapi bi ghairi dalil, tak ada dalil. Itu taklid. Kalau tak ada yakin dengan Allah Ta'ala, ragu, syak. Satu. Ataupun yakin dengan Allah Ta'ala tapi dengan i'tiqad yang salah, macam mana Yahudi, Nasrani. Nasrani kata Isa anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Itu sesat tu. Macam mana Wahabi kata Allah duduk di aras, Allah ada tangan. Walaupun dia yakin, tapi tak menepati sebenar. Walaupun kita kata bahasa ini, Wahabi dia kata Allah ada tangan, walaupun dia berdalil, tak betul dalil dia. Tak betul dalil dia. Pasal tak menepati realiti. Ada pelajaran tu, kena belajar tu. InsyaAllah kita jumpa nanti. Yang tu, kalau salah akidah, tak tepat dengan realiti, itu bukan taklid tu. Wah, tu nayak tu. Yang silap orang Islam dah tak jadi Islam lah. Pasal apa? Pasal salah akidah dengan orang salah. Allah. Yang tu kalau amal ibadat rajin sekalipun sia-sia amal. Pasal apa? Akidah tak betul. Seteras kita apa pun ke akidah. Walaupun amalan bagus, perjuangan hebat, kan? Hari-hari duduk ceramah, tapi pahaman Allah ke arah, Allah bertangan. Oh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Jadi kalau tak betul dengan pahaman apa yang sepatutnya kena faham, imannya tiada sunyi daripada syak atau ragu. So, orang taklid ni, dia dobit dia kena faham. Taklid ni akidah dia betul. Orang tanya siapa Tuhan kau? Allah. Allah ada tak? Ya ada. Allah wajib wujud. Ada. Dia maklumat bab ketuhanan, bab kerasulan, okey. Tapi atas takrif ulama sebut taklid ni apa? Taklid dia tak ada. Maksudnya dia tak belajar macam mana nak gunakan akal tu, dengan tu boleh mengenal. Yang tu lah. Satu, kita punya banyak kelemahan kat kita ni apa? Akal yang ada kat kita ni, kita tak belajar untuk mengenal Allah Ta'ala. Macam tu bahasa ni. Sekali lagi sebut. Paling banyak kat kita ni masalah apa dia? Akal yang ada kat kita ni, kita tak belajar dan kita pun buat macam bodoh je untuk menggunakan akal ni, belajar macam mana kaifiat nak mengenal Allah Ta'ala. Yang tu yang tak ada. Adapun doa hafal Allah wujud, qidam, baqa, lama lah. Allah memang ada, Allah satu, Allah kuasa, kita lemah, memang lama lah. Tapi dengan akal ni, proses dengan akal tu pula boleh bawa pada faham. Itu yang tak ada. Dengan faham tu boleh jatuhkan hati. Oh, Allah hidupkan kita. Dia bukan payah pun nak bagi sedar tu kan. Mudah Allah Ta'ala faham dengan kita. Bukan payah ni, pasal ni sebab nak belajar benda lain, ada benda yang lagi susah lagi. Tapi tak dapat. Cuma bab iman ni, dia berkaitan dalam bab dosa, maksiat. Dia berkaitan dengan bab tu. Pasal ada dosa, ada maksiat, ada lalai.
Bersama dengan itu ada syaitan, ada nafsu. Habis, lingkup. Pasal apa? Pasal nak boleh iman dengan Allah Ta'ala, dia bab nur, bab cahaya. Tak boleh ada benda yang nak menggelapkan cahaya tu. Kalau ada benda yang menggelapkan cahaya ni, walaupun kita kenal Allah Tuhan, Nabi Muhammad ni utusan, Allah wujud, qidam, baqa, Allah sami' basir, Allah kudrat iradat, katalah dia faham itu sekalipun, tapi hati gelap, tak boleh, tak dapat. Pasal apa? Pasal bab iman ni dia bab cahaya, dia bab taat. Ada benda-benda yang menghalang daripada dapat cahaya ni, dia gelap, dia tak boleh nak faham. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Pasal bab macam ni yang kita kena pelihara, duduk tempat baik-baik, kawan dengan orang baik-baik, dan kawan dengan orang baik-baik, ilmu yang kita faham apa yang baik-baik, kita kena amal yang baik-baik kan. Apabila kita duduk zaman dah hujung-hujung macam ni Allah. Kalau zaman tak hujung pun kita tak boleh tak buat baik, apatah zaman hujung kita ni, takkan kita nak gunakan kesempatan untuk buat benda tak baik. Yang tu kot bahasa mudah. Kalau kita duk buat maksiat waktu biasa pun salah, tambah hujung-hujung ni akhir zaman ni duk selamba je buat maksiat, oh lagi yang salah. Padahal kalau ikut masa macam ni lah kita nak rebut untuk dapatkan hidayat dan taufik kan. Tapi alhamdulillah mujur sebab ramai, tak kata orang lain lah, kita sendiri pun bila PKP ni apa? Boleh baca Quran. Bila PKP ni apa? Boleh mengaji. Boleh, bila PKP ni apa? Boleh dengar kuliah. Kalau tak, dulu tak ada. Jadi mujurlah Allah Ta'ala taufik hidayat kita, supaya dengan bala bencana yang ada tu, rupanya kita dapat manfaat dengan bala bencana tu. Alhamdulillah. Ada orang bala bencana, lagi bala dia lagi celaka. Alhamdulillah. Kita bala bencana yang ada ni, sama ada perancangan musuh apa tu satu hal, tapi kita iman kita tak akan berlaku sesuatu ni dengan sia-sia. Alhamdulillah kita, Allah Ta'ala tak sia-siakan dengan berlaku bencana macam ni, ada jadi sebab untuk kita dapat taufik hidayah pada ni. Alhamdulillah. Boleh khatam kitab apa kitab, boleh jumpa orang yang boleh menyebabkan kita kenal Allah Ta'ala. Ada rindu pula nak pergi jumpa, nak pergi ziarah. Contohlah kan. Dulu tak ada perasaan tu. Dulu tak pernah rasa nak pegang kitab, nak ngaji, nak baca Quran, nak hafal Quran, nak zikir, nak semayang. Apa pun tak ada. Ni bila duit tak ada, pandai nak kenal Tuhan, merayu-rayu minta kat dia. Contohlah, tak adalah kibarkan bendera putih. Dulu lah duk bising bendera putih. Tak adalah duk minta-minta ke orang. Dengan sebab kesusahan orang Ta'ala bagi macam ni, rupanya boleh kenal orang Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh faham macam tu, maksudnya kenal orang Ta'ala. Tapi tanya dalil tak tahu, tetap nama dia taklid. Jadi kena upgrade lagi belajar ni. Satu, ilmu tauhid. Saya duk ngaji, tu duk sebut apa dia? Ilmu yang memang takkan lapuk ditelan masa, tauhid lah. Fiqah kita pun jangan duk kata aku tera fiqah dah. Tak je. Kadang ada yang terlepas pandang juga. Kadang kita belajar bab-bab sunat, bab wuduk sudah lah kan, kita pun bukan peduli sangat bab-bab sunat tu. Tambah benda-benda yang susah-susah sikit. Kalau menyelati tangan tak boleh, tapi kalau menyelati kaki rajin tak? Ini bahaya gitu. Nak pergi pegang kaki nak. Tambah nak buat macam mana yang kita belajar satu-satu, kaki kanan, kaki kiri, pegang, nak pergi duduk macam tu. Tu. Pandai. Dia malas. Apa faham tu? Nafsu kita ni dia tu. Kena tok-tar dengan tok-leh, pengaruh tu kuat lagi. Tu yang antara kaedah dia apa? Ajar dia tonyoh dengan sugi. Sugi tu. Misal antara syaitan iblis tak suka apa dia? Sugi. Jin pun tak suka sugi. Jin yang kafir lah. Itu kot dia orang bagi sugi lagi esok kot. Itu habis kau tak.
Tengok bakat tonyoh je, bagus. Satu sudut bagus dah kan. Apa cerita ni? Cari sebab lah pasal benda-benda macam ni ditaklif kat kita untuk kita cari sebab macam mana nak boleh apa bahasa lain. Kalau ngantuk cari jalan tak ngantuk, kan macam tu kan. Kalau rumah bocor, carilah benda untuk menampung, jangan bagi tirih. Dia punya prinsip konsep macam tu lah. Ngantuk janganlah bagi ngantuk, bodoh hilanglah bodoh, itu je. Jadi bila malas, macam mana nak bagi hilang malas? Kalau tidur, macam mana nak bagi hilang tidur? Lapar, tahu cara jalan untuk cari makan. Cuma buat lapar cari makan pandai, dahaga cari air pandai, bodoh nak cari ilmu tak reti, tak reti dalil, nak faham dalil tak pandai, tak ada, buat tak tahu je. Macam OKU je, OKU. Sedangkan otak fikir dalam bab dunia cari makan pandai. Sikitlah kita sebut gitu. Itu yang kita nak faham kedudukan ni. Dia kata pasal apa kena makrifah Allah Ta'ala, Rasul dari sudut sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus dan berdalil. Contoh mudah, Allah Ta'ala dia wajib ke buat makhluk? Tidak. Apa hukum dia buat kita ni? Harus. Dia tak buat pun tak apa ke? Ikut dia lah. Apa dalil? Saya bukan tanya Quran pun. Dalil fikir. Apa bukti dia harus? Kan dalil Quran susah kan nak cari lah. Quran pun tak apa. Dah lah tak Quran hafal 30 juzuk tu lah. Nak hafal dalil pun tak reti. Kalau hafal pun pandai ke nak berdalil dengan Quran tu. Contoh kalau dalam Quran kata macam mana? Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Apa benda tu? Yakhluqu ma yasha', Allah Ta'ala dia boleh mencipta ma yasha'u, apa saja yang dia kehendaki, ma yasha'uhu. Apa saja dia nak, dia cipta. Jadi bukan dia wajib. Pasal apa dia nak, dia buat. Tu dalil ke Quran. Kalau dalil akal, kalau kita ni wajib ada, dulu lagi ada, dah ada ni, dah wajib ada, mesti ada. Kekal kita ada, salah kita wajib ada. Tak. Dulu tak ada, akan tak ada. Bila-bila masa je boleh tak ada. Tu kita bukan wajib ada, harus ada. Tapi yang bagi kita ada, yang bagi kita tiada nanti, dan dulu pun tak ada ni bagi kita ada, dan akan bagi kita tak ada tu, yang akan menghidup mematikan kita, tu mesti ada. Tu ya dalil akal. Itu dalil akal tu. Kuat tu dalil akal tu. Kita sedar ni, kita ni bangun tidur ni. Tadi tidur. Ni bangun. Macam mana? Kita bangun dengan kita? Tidak, kerana ada jam tak bangun. Kerana kita tak nak bangun, nak bangun. Tapi kerana nak bangun, tak bangun. Betul? Ada orang nak mengaji, tapi duduk macam ni. Nak menunjukkan ada benda yang mengerasi dia. Ada benda dia. Cuma ada istilah taklif, sabab, musabab. Tu suku. Atas kita faham nak kata arif dengan Allah Ta'ala ni, mesti ada yang mengubahkan satu jadi sesuatu. Kita jadi manusia, kenapa tak jadi lembu? Allah yang pilih kita jadi manusia. La ilaha illallah. Tu arif lah tu. Tauhid lah tu. Dalil lah tu. Kalau tak ada dalil, apa jadi? Imannya tiada sunyi daripada syak atau keraguan. Tambah pula dengan kalau saya sebut ini sikit. Dulu belajar lah, sifat 20, hafal. Kaunu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu berjinak-jinak pergi dengan kuliah. Kuliah sama? Kuliah Cik B. Ngaji pula, ada ngaji tu susah pula. Ta'aluk suluhi, ta'aluk tanjiri, pening. Contohlah kan. Memang ada bab-bab kadang istilah ilmu tu dia susah sikit. Nak faham? Maujudat, jaizat. Payah tu ni. Benda ni. Ta'aluk pula ni. Ta'aluk inkishaf. Ni apa? Ta'aluk taksir. Pening. Duk pening tu. Habis-habis dengar Cik B yang kuliah, kata dia, ni semua mengarut falsafah Yunani. Belajar Tuhan dengan hukum akal, tak belajar dalil. Kita mesti balik pada Quran dan hadis. Ulama bukan maksum.
Tambah pula dia bawa benda-benda yang bid'ah, yang tak pernah ada Nabi. Nabi tak pernah ajar wujud kidam bakok. Oh. Lepas tu apa dia? Akidah yang cukup mudah, beriman aja, yang bekal kita iman aja. Apa dia? Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah duduk di aras, cukup senang. Apa susah-susah pergi belajar wujud kidam bakok? Dia pun dengar. Betul juga ya. Betul juga ya. Habis, lingkup. Jadi apa faham? Apa faham? Taklid dulu. Hafal je. Tak faham. Kalau dia faham dengan dalil akal, dia sepak Wahmi tu saja. Kata dia, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Mana kau boleh faham yang tu menunjukkan dia ada di aras? Mana perkataan ada tu kat mana? Ar-Rahman, sebut Ar-Rahman bukan Allah. Sepatutnya bila atas aras ni mestilah Al-Malik alal Arsy. Mesti Al-Malik alal Arsy. Takkan Tuhan yang pemurah atas aras. Tak. Nak menunjuk ke atas aras ni mesti Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Malik, Malikul Muluk. Baru betul. Faham saya buat apa? Kenapa Ar-Rahman pula? Al-Fakir jadi raja. Al-Fakir jadi raja. Al-Qawi jadi raja. Katanya. Boleh faham saya cakap bahasa apa? Itu sebagian ada ulama-ulama itu yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk memahamkan satu tu. Itu pun kalau orang dah faham ada akidah, yang tu pun dah boleh faham sesuatu lah. Okey. Asal saya nak sebut apa? Jadi kalau tak dulu duk dengar itu, dengar fahaman macam ni, ikut terus. Pasal apa? Pasal taklid. Dia kata yang ini mudah. Uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Allah Ta'ala. Yang perlu iman je. Aku yakin Allah Ta'ala. Kita doa pun doa. Allah, Rabbana zalamna anfusana. Pasal apa? Tunjuk. Sebut pun macam ni. Tu Allah kat atas tu. Dalil tu. Tak, bukan dalil. Bodoh. Dalil balik. Lawan balik. Apa dia? Kalau yang ni, tu tahiyat macam ni. Duduk situ. Ni angkat tangan macam ni. Lepas tu kalau sembahyang menghadapkan kiblat untuk Allah dalam Kaabah, kiblat pula Kaabah. Kaabah nama lain apa? Baitullah mana apa? Dan rumah tu lah dia duduk, bukan di aras. Aras bukan Baitullah. Tambah ada hadis kata apa? Qalbul mu'min arsyur rahman. Ada hadis sebut itu. Atau kama qala. Apa dia? Hati orang mukmin adalah arash ar-Rahman. Oh, jadi Allah duduk kat mana? Allah duduk dalam hati kita. Oh, kita banyak makhluk. Dan kita banyak duduk dalam hati. Hati. Ya? Oh, banyak. Kan saya bilang, kau tak faham cara yang betul. Lagi banyak nas kau belajar, lagi kau pening. Pasal apa? Pasal tak faham cara istidlal. Itu saya sebut malam sekali lalu. Tak faham cara istidlal. Macam mana nak faham dilalah Quran. Nasih, mansuh, am, mutlak. Belajar pula daripada Cik B yang bodoh tu. Habis, sesat. Na'udzubillah. Cik B tu faham kan? Siapa dia tu? Jadi saya nak bagi contoh apa? Ada benda ditaklid dulu. Taklid tu maksudnya dia yakin Allah ada, Allah rahmat, Allah kuasa. Tapi dia tak faham dengan dalil. Bila ada orang jentik sikit tu, tambah pula sepuk tu sepak pula. Macam mana? Kata dia, memang tak betul. Nasib baik aku tak belajar betul-betul lah tu dulu. Rupanya silap, sesat rupanya. Duk ikut ulama aja. Ulama tak masuk, baik aku ikut Quran. Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah duk atas aras. Ya. Subhanallah. Satu saya sebut. Memang nak sebut tahu mana? Ayat Quran tu yang kalau buka ahli dia nak faham, tambah kau baca Quran, kau telaah sendiri, guru yang betul kau tak jumpa. Allahumma salli wa sallim. Lepas tu nak tadabbur sendiri ayat Quran, guru tak ada nak ajar macam mana nak tadabbur, sesat. Confirmnya sesat. Pasal apa? Terus duk ada guru ni pun kena sesat lagi.
Terus ada guru duk bimbing kita pun, kita ni masih dalam kesesatan lagi. Sesat je mana masih duk lalai dengan maksiat, dengan dosa. Tambah sendiri nak explore, nak kenal Tuhan yang tak pernah ada orang bagi guide, ajar kita macam mana prinsip nak kenal Tuhan. Tak jadi. Subhanallah. Baik. Terus sekali lalu nak tunjuk kata, orang bertaklid ni dia tak berdalil, imannya tiada sunyi daripada syak ataupun ragu. Pasal apa tak sunyi pada syak dan ragu? Mesti ragu. Tu yang bukan saja tak sunyi pada syak dan ragu. Memang dengan semudahnya boleh ditawan oleh pahaman lain. Semudahnya. Pasal apa? Dah tak ada dalil bersungguh-sungguh. Kita kalau kita faham semudah-mudah dalil, aku, Allah yang jadi aku. Cukup. Yang kita nak kenal, Allah yang jadi aku. Bukan Allah di mana. Bukan di taklif pun kita belajar untuk kita tahu Allah di mana. Tak ada pun. Soalan tu pun tak kena. Panjang tu kalau saya sebut itu. Jadi asal nak sebut, kita yang tauhid ni apa? Nak bagi kita sedar kita ni berhajat ke orang salah. Tu ya, belajar tauhid besar tu . Belajar tauhid ni besar ni bukan kita nak tahu Allah di mana, Allah macam mana. Tapi kena tahu kita ni berhajat ke Allah Taala. Boleh kena tu badan . Boleh faham kata kita ni asal tak ada, Allah bagi ada, Allah. Dengan tu jatuh hati kita ke orang salah. Hak itulah apa nak sebut? Itulah makrifah ke Allah Taala paling besar sekali. Kita boleh menzahirkan gambaran diri. Apa buat pun hanya rujuk pada Allah ilahi. Tak rujuk pada selain pada dia. Hak tu tauhid lah tu. Itulah tauhid. Tauhid tu bukan Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada kaki, Allah ada betih, Allah ada paha, Allah turun separuh malam. Tu kan bukan tauhid. Tauhid tu, aku ni tak ada, ya Allah Engkau yang bagi ada aku. Aku ni mati, Engkau yang bagi hidup aku. Aku tak boleh pakai baju, tak boleh nak berjalan ni, semua daya upaya Engkau kurniakan kat aku. Itu tauhid. Elok nak faham. Tu jangan ada apa? Satu kaedah tauhid ni nak kenal Allah Taala tu macam mana. Tu kalau dia kata dalil Allah Taala sangat semata-mata ayat Quran tu, baik tanya gini, Allah ni apa? Kak ada sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah ni kan cahaya kan? Siapa yang kata? Allah yang kata Allah cahaya. Macam apa komen? Minta pandangan dia sikit pasal dia pandai dalil kan. Dia pandai tadabbur ayat Quran. Bagi dia Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit bumi. Allah cahaya kan, cahaya yang layak. Tambah dia kata macam ni, memang kalau dia kata memanglah Allah cahaya yang layak. Allah cahaya lah kalau itu. Memang Allah cahaya, tapi cahaya yang layak lah. Macam mana? Confirm sesat. Mutu nasullah fanasiyahum. Orang kafir lupa ke Allah Ta'ala, Allah pun lupa mereka. Allah pun lupa lah, ada sifat lupa. Lupa yang layak. Itu dia nak kata macam mana. Satu orang yang konon dia faham dalil dengan nas macam tu, bangkang dia kadang payah. Bagi banyak-banyak lagi ayat Quran yang semacam tu, tengok dia nak jawab apa. Kalau dia kata Ar-Rahman ala arsy istawa, itu Ar-Rahman. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Tu pun nak kata apa? Allah bersama dengan kita dengan yang layak. Jadi Allah bersama dengan kita ke Allah di aras yang layak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu. Ke dia bersama dengan kamu yang layak? Bagi ya. Dia dah nak pakai kaedah yang layak dia. Bagi apa semua tu layak untuk Allah Ta'ala. Subhanallah. Baik. Jadi asal nak bicara apa? Kalau kita tak faham betul-betul bab ketuhanan ni, iman memang tak dapat tidak ragu, bahkan iman nanti dia akan bercelaru. Habis. Rosak bab ketuhanan, rosak bab kerasulan. Pasal kita dah tak ada panduan nak faham apa yang wajib, apa yang mustahil. Pada Allah, pada Rasul, begitu juga apa yang harus. Kita tak faham.
Bila tak faham tu yang jadi masalah tu. Pasal kita tak belajar CP. Tak belajar formulasi macam mana nak faham ke bab ketuhanan, macam mana dalam bab Rasul. Tiba-tiba terjun pergi ngaji ilmu tafsir. Tu punca kan. Alhamdulillah. Zaman sekarang ni banyak orang masalah dalam bab pengajian ni situ lah. Pada dia rasa hebat mengaji tafsir. Padahal tak pernah mengaji kaedah-kaedah macam mana nak faham bab ketuhanan. Apa dia yang mesti, apa yang mustahil. Bab kerasulan, apa yang mesti, apa yang mustahil. Pergi tafsir, baca mentah-mentah pula. Orang yang ngajar tu pun bukan ahli nak tafsir. Goreng gitu aja. Tak kenal pun macam mana ilmu tafsir. Dia pun tak pernah lalu tafsir. Tapi berani baca tafsir dan mengajar tafsir. Main tu. Ramai orang macam tu lah ni. Bahkan dengan baca je dia buat kajian. Dia sendiri buat kajian dengan bodoh dia tak reti dia, tapi dia buat kajian. Ramai orang zaman lah ni macam tu. Na'udzubillah. Baik. Jadi taklid memang bahaya. Satu, belajarlah sampai jadi arif. Saya ngaji almarhum Tuan Guru Haji Ghazali tu, dia sebut macam ni. Ni perkataan dapat oleh guru dia. Dia kata apa? Wala takun asirat taklid. Tapi Arab lah sikit. Saya pun mula-mula dengar tu, saya bukan kerti Arab. Mula-mula dengar tu. Pailah ni ingat. Dia kata apa? Wala takun asirat taklid. Apa maksudnya? Kamu jangan jadi tawanan taklid. Apa tawanan taklid? Maksudnya, bahasa mudah dia, mu jangan jadi bodoh. Tak kenal Tuhan. Bahasa mudah dia. Tu dia tak kenal Tuhan macam mana? Nak kenal dengan dalil. Dan dalil nak nas bukan mudah. Saya sebut sekali lalu semalam. Tu nas paling, dalil yang paling mudah, akli. Bagi cara berfikir betul. Dan tengoklah dan ambillah apa-apa ulama dah ajar kat kita cara berfikir untuk memahamkan ketuhanan. Bukan susah pun sebenarnya. Boleh faham macam ni ya? Aku mati, asal tak ada, akan tak ada, ni hidup, Allah hidup. Siap? Kenal Allah Ta'ala. Dengan dalil. Tu dalil lah tu. Faham tak? Cerah tak akal kita? Bila kita faham, aku ni mati, ni hidup, Allah hidup. Bukan oksigen hidup dengan aku. Kalau oksigen hidup dengan aku, tak mati ya, pasal oksigen bukan habis-habis. Tapi mati ya. Jadi siapa yang menghidup yang mati? Mesti ada yang menghidup dan mati. Tapi mesti bukan oksigen. Mesti bukan. Siap. Makan minum. Malaikat tak makan minum, tapi malaikat boleh hidup. Jadi bukan makanan, minuman hidupkan kita. Tapi yang menghidup mesti ada. Yang menghidup mesti ada. Dan menghidup tu ialah Allah. Tu dalil akli tu. Dalil akli tu. Bukan pakai Quran hadis. Menggunakan logika, munasabah. Ada sikuan berfikir. Susun, fakta satu, fakta dua. Susun. Nak bukti kan? Tu yang kalau tak kerti susun pun, hafal aja ulama' dah sebut dah. Kita ambil je. Kenal orang salah. Kenal orang salah. Mula-mula memang hafal. Tapi kenal. Kenal apa? Kenal dengan dalil akal. Jadi atas sebut dalil tu, kita belajar, kita tahu cara nak penakkulan, cara berfikir, sedar. Bahawasanya kita apa yang berlaku ni bukan atas kehendak kita, tapi ada kehendak satu lagi yang menguasai kita, yang buat kita. Siapa? Allah. Kita lama tak hujan, siapa yang urus hujan? Kita tak ambil peduli pun buat hujan. Mesti ada yang menurunkan hujan, mesti ada yang mengawal hujan. Siapa? Allah. Dalil tu. Pasal akal boleh menerima kemestian ada sesuatu yang mengada dan meniada. Mesti. Dalil akal tu. Atas kita sebut baru alam. Dengar? Itu pun bukan dalil akal. Itu hafal. Itu hafal dalil. Mula-mula memang ada bab hafal dalil. Jadi atas-atas baru alam ni dalil ada orang Ta'ala. Baru tu apa? Alam tu apa? Kan nak kena ambil detail dia. Macam mana pun memang kena ambil detail. Yang saya sebut ni hak mudah sekali ya. Guru kita duk ajar. Bagi fahamnya. Contoh mudah. Aku mati. Allah hidup. Dia je hidup. Apa lihat tu? Dia hidup. Ni macam mana nak mati? Ni hidup. Allah hidup aku. Siap? Bukan makanan hidup dengan aku. Bukan oksigen hidup dengan aku.
Bukan udara hidup dengan aku. Bukan ubat hidup dengan aku. Mak bapak aku pun bukan hidup dengan aku. Yang hidup dengan aku mesti ada. Dan yang siapa dia tu? Allah. Siapa dia? Memang tak ada upaya kita nak pergi cam dia, rupa dia, subhanallah. Tak ada taklif pun. Bahkan satu kesalahan pula. Pergi cari dia dalam sudut. Nak bagi faham macam tu. Cukup dengan ada fahaman hadir hati. Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah. Arif. Istilahnya bukan taklid. Siap. Jadi taklid memang bahaya. Itu yang saya sebut. Yang paling bahaya apa? Dia mudah ditawan. Dia akan jadi asir kan. Asir ni tawanan lah. Innama nut'imukum liwajhillah. Macam mana? Sambung lupa lah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bukan. Ada asira tu, saya nak sebut asir tu. Sebelum asir tu, macam mana? Sekian wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini cerita orang mukmin. Allah Taala cerita perangai orang mukmin. Orang mukmin ni perangai dia macam mana? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Orang mukmin ni dia akan bagi duit dia tak sayang untuk dia nak bagi belanja, bagi orang makan. Siapa? Ala hubbihi, siapa yang dia kasih? Kasih tu kadang, contoh, kasih kat orang aja, tak tahu orang hantar aja. Selamat menjamu selera. Sumbangan ikhlas daripada siapa-siapa. Entah pada mana dia. Orang yang hantar makanan pun kita tak kenal. Orang yang buat makanan pun tak kenal, tak tahu makanan sampai. Ada je orang hantar. Untuk tuan guru. Contoh lah kan. Saya terima berapa kali lah. Ada makhluk, ada lembaga menghantar. Semestinya bagi rezeki orang Taala, tapi ada sabab tu lalu kat dia. Apa saya nak sebut ni? Bagi makanan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Antaranya siapa lagi? Miskinan, bagi orang miskin. Lagi siapa? Yatimau wasira. Apa asir? Orang tawanan mana? Kalau orang Islam kena tawan, mana pula duduk dalam jagaan kita? Tawan orang kafir yang tawan. Orang tawanan mana ni? Antara saya duduk dengan jilu sehingga ada terus sebut orang tawanan mana? Orang kafir perang dengan kita, kita dapat tawan, dalam penjara. Siapa nak sara dia? Kita bagi makan apa? Bagi makan tai. Bagi makan tai ayam. Bagi makan bobar nak. Bobar nak. Itu. Bagi nasi tu bobo tak hidung punya. Bagi tak telinga itu. Orang kafir buat macam tu lah kat kita. Kita macam mana? Nasi. Lauk arnab. Bagi makan. Orang mau tengok. Kalau kita lah kan. Kita perang-perang orang tengok dia jamu makan. Real ni. Sampai orang siap, betul ke dia makan ni? Tadi beracun ke apa? Makan aja. Hari ni makan apa? Makan 3 rasa, sweet sour, masak kurma, gulai. Orang ditawan, orang kafir ni. Itu kita bagi ke orang kafir, orang ditawan. Orang Islam lagi, kita bagi. Bahkan, orang Islam kalau kita bagi pun, dia bukan nak sangat makan sedap-sedap siapa. Dia dah faham perjalanan ke Tuhan. Dia mujahadah. Saya tak boleh sama orang boleh sebut macam ni. Tapi kita ni belum, kita tahap tu. Orang Islam, bila orang Islam dia bagi makan orang kafir macam tu, orang Islam yang hidup tu, dia bukan gaduh makan lah. Orang Islam macam tu, dia akan kurang makan pasal dia dah hidup dengan mujahadah. Dia dah lawan dah nafsu dia, apa yang dia nak, bukan dia nak kaya senang. Yang penting orang kafir boleh masuk Islam. Dengan sebab akhlak dan tingkah laku dia. Apa saya nak sebut ni?
Nak sebut perkataan asiran tu saja kan. Wala takun asira taklid. Alif hamzah sin ya ra asir. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa asir. Tak dapat lagi. Ai. Orang yang ditawan. Asir fa'il dengan mana maf'ul. Apa tu? Siap. Jadi keluarkan diri daripada taklid tu. Apa? Bagi berdalil. Jadi berdalil pun mudah apa? Akal. Jadi apa akal ni? Bagi belajar cara macam mana dengan akal Allah Ta'ala bagi ni boleh mengenal. Pasal kitanya akal yang Allah Ta'ala bagi satu keupayaan yang sangat luar biasa. Apa dia? Kita boleh mengenal Allah Ta'ala. Memang boleh kenal. Memang boleh kenal. Tak kena boleh kenal. Maksudnya akal kita boleh proses. Apa? Allah jadikan aku. Dan memang kalau sebut macam tu tak ada siapa pun boleh nafi kita. Tapi masalahnya apa? Nafsu tak apa nak terima. Dia menang dia. Aku. Kita nak rasa Allah bagi ada aku. Tak, kalah tu. Kalah tu. Yang menang apa? Aku. Aku yang buat ni. Aku yang ajar dia. Aku. Bila dah aku tu tak rasa hamba, tak ada hubungan lah dengan Allah Ta'ala. Kita tu yang paling teruk sekali. Paling teruk sekali kat kita ni perjalanan hidup yang jadi susah sangat ni. Duk rasa aku tu kan. Hidup aku. Kat aku tu satu hal. Lepas tu apa? Duit. Makan. Minum. Pangkat. Kerja. Dunia. Mahasiswa Allah. Itu yang kalau memang kehidupan macam ni, main dajal esok. Dia tak payah gamit apa. Dia lalu je. Apa? Berkerumun orang bekerja dia. Macam apa? Orang tak ada makanan, dia boleh bagi makanan. Orang tak ada selimut, dia boleh bagi selimut. Orang tak ada bahan api, dia boleh bagi bahan api. Dia tak payah gamit lah. Oh, main ikut aku. Tak payah. Macam mana sekarang kan? Orang tak kumpul main mengaji. Tapi orang kumpul macam mana? Kalau ada, YB datang macam mana? Kumpul. YB nak rumah YB nak bantuan nak ni. Ini. YB dia bagi ayam, dia bagi itik, dia bagi ayam. Tambah nak pilihan raya esok. Tapi insya-Allah tak ada pilihan raya kita ni. Dia akan ada pilihan raja ya. Berapa kali lah pilihan raja ya. Apa saya nak sebut? Ada YB turun. Tambah Agung turun macam mana? Buat muka sedih kan. Muka kesian aja. Pasal kita duk bergantung tu. Kalau orang yang faham tauhid macam mana? Ada je orang Ta'ala bagi. Nak lalu. Kerana aku tak cari, ada orang lain lalu. Untuk jadi sebab dapat aku. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi asal nak sebut apa? Nak belajar dengan akal yang sempurna tu, mengenal siapa Allah Ta'ala. Itulah asal nak sebut. Jadi saya sebut tu dalil akal. Jadi keluarkan diri daripada taklid. Satu, kalau kita punya pendidikan lemah sekalipun dari sudut Quran nak baca pun tak boleh apa. Usaha untuk baca Quran satu kebaikan lah. Tapi kena usaha mengenal Tuhan, itu paling besar sekali. Kalau boleh baca Quran sekalipun, apa yang sebut? Hafal Quran sekalipun, tapi tak ada hati dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tak kenal Allah Ta'ala. Tak kenal Allah Ta'ala. Tambah pula ada apa? Aku susah payah hafal dulu. Ni aku hafal pun dah ada diploma ni, aku nak gaji. Siapa? Ni bila lagi nak bayar gaji kat aku? Ada Quran tu mengajar. Yang penting orang bagi duit kat aku. Jadi gunakan Quran yang dihafal untuk cari makan ni. Walaupun hafal Quran, tak kenal Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Satu, nak kenal Tuhan ni, nak sebut macam mana? Kadang orang awam, orang biasa je. Orang biasa je. Quran pun tak pandai baca. Tapi dia kata, rasa bersalah lama dah. Lama dah tak mengaji, tak belajar. Dulu awak katanya, mangko lanilah terasa nak cari Tuhan, nak cari Tok Guru, nak belajar.
Nak dengar ada orang boleh ngajar, boleh tunjuk jalan ke akhirat. Teruk dah. Lama dah menyimpang ni. Orang macam tu pula kena Tuhan. Yang kita ni terpelajar ni buat tak tahu je dengan Tuhan. Hadanallah ila siratal mustaqim. Yang tu yang kena muhasabah kita banyak tu. Pasal ada benda yang kat kita rupanya bukan dengan Allah Ta'ala taklif kat kita pergi belajar. Dengan tu kita kenal akal kita ni cerah, faham apa sepatutnya perjalanan hidup nak pergi ke mana. Di sebaliknya orang yang dah terlatih, dah terbiasa, dah jadi rutin hidup dia untuk macam dalam keadaan taat, jubah, soroban, katalah gitu, mengaji, baca Quran, contoh saya bagi contoh, tapi tak ada rasa pun ke Tuhan. Rupanya tak kenal. Rupanya apa yang ada tu hanya rutin, daily. Akal ni tak dapat nak cam Allah Ta'ala lagi. Dia tak tahu yang siapa diri ni, siapa empunya diri ni. Tak kenal. Tu kadang bagus lagi orang-orang yang baru insaf. Sorry lah saya sebut yang tu kan. Iya. Saya sendiri pun nisbah orang mai datang tu pun kadang saya malu. Kenapa? Dia punya bersungguh datang nak main mengaji tu, yang tak ada kat saya untuk saya bersungguh mengajar. Saya buat bandingan gitu lah. Aku pun tak mengajar macam dia. Kalau aku mengajar lah, ada orang tak reti, aku nak pergi korban harta benda aku keluar nak pergi kat dia pasal dia nak mengaji. Rasa saya tak korban dengan untuk keluar duit belanja minyak tol untuk nak pergi mengajar ada orang nak mengaji. Dengar saya sebut. Tapi orang tu dia tak tahu apa. Dia keluarkan perbelanjaan dia. Naik motor, naik kereta buruk je. Kita tengok kereta ni tak sampai ni kalau nak mari ni. Dia boleh main mengaji kat kita. Keluar belanja dia korban harta benda dia tinggal kepentingan dia untuk main mengaji, dengar kat kita. Kuliah pun bukan dengar 24 jam. Satu kuliah je. Dapat pun ujung sikit, dapat ujung yang Ustaz. Jadilah kata ni. Mudah-mudahan saya sebut lagi sebut. Orang tak ampun dosa saya dia kata. Kalau saya dengar, murninya hati dia. Aku pun tak ada perasaan macam tu. Ya tuan. Saya malu dengar tu. Alamak, macam sepak aku ni. Kita kadang tu yang kata kita tak ada perasaan macam mana Nabi-Nabi Rasulullah. Ada orangnya kan. Selagi ada orang nak kan, petunjuk tu lagi, tu satu yang nak. Yang tak nak dia pun dia jumpa, dia sampai, dia cerita. Saya nak sebut terharu sikit tak mana. Ada orang biasa kan, korban harta benda masa main kat kita. Semata-mata kadang bukan mengaji pun, nak main ziarah, nak jumpa ustaz. Tak ada, saya sebab lagi sebut. Main nak jumpa kita bukan ada apa pun. Dia main nak jumpa ustaz pun jadilah nak bagi sumbangan sikit untuk pondok. Saya tak boleh mengaji tak apa, tapi orang lain boleh main mengaji dengan sebab saya. Allah. Kita saya sebab lagi. Tak boleh sebut macam tu dia sikit. Nak kata orang macam tu dia ada perasaan dengan Tuhan. Kita ni keras bodoh. Tu bagi saya orang duk main macam tu bagi kita sedap, kita dah Allah lemah kita. Baik. Jadi nak sebut pasal bab ketuhanan ni dia kadang kita ilmu banyak tapi perasaan kat Tuhan tu tak ada. Ada orang dia orang biasa tapi dia boleh ada perasaan sedar ke Tuhan, ke Allah Ta'ala ni. Boleh sampai pun ya Allah. Ni Allah bagi sampai. Kalau ikut saya pun tak pernah fikir. Nak cari ustaz pun ada yang main terhadap kan. Waste tak ada handset pun. Main terhadap bawa kereta kata kat Lenggong. Pusing. Tengok ada budak-budak kat kuda tu. Tanya ni pondok Ustaz Rozin ni tu kenal tak? Ni pondok dia. Ni pondok dia. Mai. Jumpa. Saya pun macam tu lah terhadap itu ya. Mai pada mana? Mai pada Kelang. Bukan main Bangka Batu, bukan main Kebun Masjid, bukan main Lenggong. Main cari. Ya Allah. Nak kata apa tu? Maksudnya dia dah ada perasaan bertuhan tu. Rasa berhajat. Dia rasa ada benda dia nak kena cari. Ada matlamat hidup yang belum dia perolehi. Dia
Dia dalam pencarian. Dulu pun kata dia memang tak kerti apa. Ni lah dalam PKP ni. Banyak yang duk jumpa orang kat saya. Dalam PKP ni lah kena ustaz. Isu capal tu saya kena ustaz. Bofi gitu. La ilaha illallah. Nabi macam mana pun atas kita nak bicara ni, kena keluarkan diri kita daripada jadi tak kena Allah Ta'ala ni. Bodoh ni. Ya. Cuma hati-hati ambil guru yang tu lah. Pada zaman dah ni, kalau salah ambil bahaya. Ya. Pastikan kita di atas kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bahasa mudah sebut, pastikan pergi mengaji atas aliran sifat 20. Saya sebut macam tu, dengar dialog saya sebut. Kalau ambil aliran 3 serangkai apa ni, kau tengok yang dia ajar. Saya sebut bahasa itulah, pasal benda tu dah pasti lah. Fatwa-fatwa majlis agama Islam pun jelas benda-benda tu. Pahaman-pahaman wabi, pahaman sesat. Siap. Bukan saya punya fatwa. Fatwa Perak baik, Kedah, semua sesat. Hatta negeri yang Wahabi itu pun memang dia kata kami ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia punya perkataan macam tu lah, tapi ahli sunnah wal jamaah ikut cara dia kan. Dia pun nak ahli sunnah wal jamaah. Bila ahli sunnah wal jamaah tak dipanggil ahli sunnah wal jamaah, mereka mesti Asy'ariyah Maturidiyah. Mesti. Tak ada ahli sunnah Wahabi, tak ada. Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Orang nak iktiraf, jagalah sikit. Kalau ada orang iktiraf, Wahabi ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Jadi ngajilah. Yang kita duk mengaji ni pula, cari jalan macam mana untuk boleh ada perasaan, ada hati ke Allah Ta'ala ni. Allah. Baik. Jadi isunya dia sebut orang taklid, iman dia ragu, masalah. Dia terumah ambing macam lalang. Boleh kena tiup pergi mari. Nanti tak ketahuan dirinya. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa. Baik, di atas keraguannya itu, bila ragu, soal ada iman tak ada iman. Setengah ulama menceterakan bersalah-salahan. Masuk bersalahan ni ada khilaf. Iman ini ada khilaf ulama. Bila khilaf tu apa maksud? Ada ulama kata kafir, ada ulama kata iman. Itu maksud ada khilaf. Khilaf orang taklid, maksudnya orang ni belajar tapi tanya dalil dia tak tahu. Macam mana kau faham ada Tuhan? Tak tahu. Akal dia tak pernah sikit pun diajar untuk berfikir, nak mengenal. Saya sebut contoh mudah tadi. Aku ni hidup, dulu aku tak ada, akan tak ada. Ramai dah orang mati, aku pun tunggu gila nak mati. Mesti ada yang menghidup dan mati aku. Tu kau akal tu. Senangnya kan susah. Sebut alam, baru alam mungkin format lama tu tak berapa orang nak cakap lah untuk nak boleh faham macam tu. Tapi ni, aku hidup ke? Memang aku hidup. Tapi aku nak hidup kena makan, minum. Makanan dia menghidupkan aku. Ada orang makan tak hidup pun, makan-makan mampu ya tak? Nak sebut, tu cara berfikir tu. Yang menghidupkan aku mesti ada. Dah aku ni pun bukan aku hidup. Allah hidup aku. Siap? Kenal? Salah? Siap? Yang menghidupkan aku mesti ada. Dan bukan makanan menghidupkan aku. Besar tu iman tu. Kan? Kita yang kadang duk ajar bab iman pun tak makan. Teruk. Lagi tak larat pula. Bukan saja mulut cakap itu, hati pun macam tu. Orang beriman sepatutnya macam mana? Itu majazi kan. Tak makan lagi lembek pula. Itikad dia apa? Yang bagi kuat aku Allah. Ya Qawi, Ya Aziz. Yang bagi kuat aku Allah. Makanan lembek tu atas jalan majazi. Lalu kuat juga melalui makanan. Yang bagi kuat aku Allah. Sepatutnya sedar tauhid. Orang yang memang sedar macam tu. Jadi asal nak sebut apa? Kita yang tak ada ilmu pun kadang boleh lalai tu. Jadi hukum akal dia tak mana? Boleh sedar. Makanan tak mengenyangkan aku, Allah yang kenyang aku. Minuman tak hilangkan dahaga aku, Allah menghilangkan dahaga aku. Mula-mula hafal.
Tapi lama-lama hadam rupanya. Betul. Kan? Pasal kadang dahaga tak minum air awan, hilang juga. Kadang dahaga minum, tak hilang dahaga lagi. Duk nak minum air lagi. Tak puas lagi. Jadi yang bagi puas apa? Mesti ada yang bagi puas. Takkan air bagi puas. Air bukan ada akal. Yang bagi puas aku, Allah. Dalil dah tu. Akal fikir betul dah. Boleh rujuk ke orang Ta'ala. Jadi bila ragu ni ada ulama' khilaf. Ada yang kata, kalau tak tahu berfikir, akal ni istilahnya kecerdikan untuk memahamkan ke orang Ta'ala tu tak ada. Ada ulama' kata masih kafir. Taklid ni masih kafir. Ada yang kata sah iman. Jadi bahaya. Bahaya siapa? Bukan ada pendapat yang kata sah iman je. Memang ada pendapat yang kata sah iman. Pendapat yang kata kafir tu macam mana? Kau tak takut ke? Ada ulama' mengkafirkan kita. Uish, ulama'. Bila kata tak vaksin nanti mudah kena virus. Oh yang tu pun melepah, Oh tak vaksin lagi lah. Bila lah nak vaksin? Di mana tempat-tempat pemberian vaksin lah? Dah 2 nak dos penggalak pula ni. Dia orang kata dah dijamin selamat walaupun bukan daripada jenis yang sama. Kalau dulu ambil Moderna ke ambil Pfizer pun boleh lah ni. Pasal KKM kata boleh. Yang ni diambil ni version yang memang boleh. Walaupun dulu lain ni lain. Boleh ambil dos penggalak. Mana nak ambil Oh tak ada hak tu menggelepar. Tapi kalau tak ada dalil ni mana tahu. Bodoh. Baik. Jadi ada khilaf situ. Jadi bila ada khilaf maksudnya ada orang kata kafir, ada orang kata masih iman. Jadi itu yang saya kata kena keluar daripada khilaf ni. Tahu mana? Jangan sampai ada seorang pun mengkafirkan kita dari sudut kita ni jadi orang muqallid. Tak berdalil. Akal tu tak ada pencerahan untuk memaham Tuhan. Dan setengah mereka menguatkan ia pada iman muqallid akan kenyataan. Bahasa itu bahasa klasik betul tu. Apa maksud dia? Wa ba'dhum haqqaqa fihi al-kashfa. Maksudnya setengah mereka sebagai ulama menguatkan dengan dalil-dalil mereka. Dia kata iman muqallid ni, orang taklid ni tak kata kafir lagi dan tak kata iman, tapi ada kenyataan, ada penjelasan yang perlu diberi. Orang taklid macam mana? Nanti lihat. Jangan hukum kafir, jangan hukum iman. Oh itu macam ni. Haqqaqa fil kashfa. Macam ni. Faqala, jadi apa huraian pendapat ketiga ni? In yajzim biqaulil ghairi kafa. Wa illa lam yazal fi dhairi. Baca Arab dia macam tu. Apa maksud dia? Berkata ia orang pendapat ketiga ni. Yang dia kata ada kenyataan, ada penjelasan yang kena ambil daripada orang taklid ni, baru boleh bagi hukum dia ni iman ataupun kafir. Macam mana penyataan yang kita nak ambil kat dia? Faqala in yajrim biqaulil ghairi kafa. Jika jazam itikadnya dengan mengikut kata orang lain itu, apa yang dia hafal tu memang dia yakin tak berbelah bagi lah. Contohlah saya sebut undang-undang Allah ada tak? Ada. Bukan ada je. Wujud, qidam, baqa', mukhalafan lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat. Awak apa yang lama lah. Betul orang salah ada. Macam mana orang salah ada? Tahu teman. Nak mikir orang kata. Tak ada masa. Awak pun mengaji pun bangkut aja. Masjid pun tak apa nak pergi. Tanya-tanya gitu, tumpuk lah awak. Tak pandai kata. Lepas tu? Kalau ada orang kata Allah duduk di aras. Mana maunya. Apa dalil-dalil? Tak erti lah teman dalil. Tapi mana maunya. Tuhan duduk di aras. Mana maunya. Tak percaya teman. Tuhan tak bertempat. Awak duduk dengar Tuhan ni tak bertempat. Dia bukan ada di atas, di bawah. Awak ngaji dulu gitu kata dia. Apa dalil? Awak bukan apa ayat Quran nak berdalil-dalil. Tapi duduk ngaji dulu gitulah. Kalau ada orang kata ada dalil Al-Quran Allah duduk di aras. Ya ke? Tidak. Demo tu pendapat baru tu. Saya nak tunjuk kata yang dia tak terpengaruh sikit pun. Tetap pegang sifat 20 tu. Macam mana?
memadalah ia. Satu, hafal sifat 20 tu, pegang betul-betul, tak ikut habis tu, memada tu. Yang masalah macam mana? Belajar sifat 20 ni, belajar apa? Allah ada, Allah wujud kidam, apa? Mana dalil? Tak ada dalil. Nabi ajar ke wujud kidam bakok mukhalafah lil wadis ni? Nabi tak ajar macam ni. Nabi panggil ke? Sahabat panggil. La ilaha illallah, Allah wujud kidam bakok mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Ada Nabi ajar ni tu? Tak ada. Yang ni bukan cara Nabi, ni bid'ah. Bid'ah ya. Betul juga ya. Takkan Nabi ajar wujud kidam nasyid-nasyid pula. Aku dah main kat dia. Allah ada tangan. Ada tangan. Ayat Quran. Allah yang kata Allah ada tangan. Kita perlu iman aja sikit. Allah ada tangan. Ada tangan, ada muka. Dia yang kata, bukan saya kata. Inilah iman ahli sunnah wal jamaah. Oh, gitu ya. Nasib baiklah awak tak ngaji sifat 20 dulu. Orang macam ni macam mana? Jika dia tidak, maksudnya kalau dia tak yakin, macam sentiasalah ia di dalam kemenaratan. Dalam bahaya. Kalau contoh dengan cara pergi tu, Wahabi siap dah. Walaupun dia tak pernah kata aku Wahabi, dia tak pernah kata itu. Tapi kata dia, dulu awak duk kata Tuhan ni tak bertempat, tak serupa dengan baru. Alah, tak serupa. Allah ada muka. Muka tak serupa dengan muka kita. Tangan tak serupa dengan tangan kita. Tapi dia ada tangan. Pasal dia yang kata dia ada tangan. Sekarang awak dah kata gitu. Awak tak nak pakai macam awak pakai dulu. Dulu macam lain. Dulu macam tak betul tu. Yang tu bid'ah. Macam. Bahaya tu. Bahaya tu. Pasal dah belajar dengan cara yang salah. Tu saya bagi contoh tu. Masyarakat kita lah ni. Kalau geng-geng modern-modern ni. Yang belajar dengan golongan-golongan yang kaum muda ni. Yang dia orang dakwa dia orang salafi, dia dakwa dia salaf kan. Jaga. Memang macam tu bahaya apa? Dia ajar. Jadi kalau faham akidah ni macam mana? Memang bahaya gila. Bahaya gila. Yang tengok yang jatuh gaung dalam bab ni pun ramai. Bahkan mereka telah menerbitkan macam-macam buku-buku kontroversi kan. Yang ada lah ni yang baru ni pun apa? Keluar buku, saya tak tengok siapa penulis tu. Itu bagaimana untuk beriman Allah ada tangan. Ada buku tu kan keluar. Saja buat buku itu. Macam mana nak beriman Allah ada tangan. Kaifiat bagaimana mengimani Allah ada tangan. Astagfirullah. Ayat tu pun dah gila. Itu yang saya kata kalau dia orang ni geng-geng tu kan, macam mana dia nak ajar takwa, macam mana dia nak ajar boleh takarrub dengan Allah Ta'ala, dengan dia faham Allah ada tangan. Subhanallah. Kalau ikut tak ada kepala otak kita nak mikir itu. Subhanallah. Kaedah kita tanzih. Subhanallah. Kita diajar bab ketuhanan pun besar sekali. Subhanallah. Belajar kaedah bab ketuhanan pun la tu, nafi tu. Makhluk ni takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Subhanallah. Ni awal-awal tengok tangan dah faham tangan dah. Subhanallah. Itu kaedah kita tu. Baik. Selesai tu. Jadi tosalah jadi taklid. Bagilah kita boleh ada hati dan perasaan dengan Allah Ta'ala. Itu yang belajar daripada sumber yang betul. Yang kalau hati ni boleh berasa Allah bagi hidup kita, Alhamdulillah. Boleh nak berzikir, boleh nak rasa kita buat maksiat ni satu khianat. Macam mana kita pinjam motor orang, kita lanyak-lanyak jatuh, patah side mirror apa, alamak. Ni kita pakai mata guna tempat yang salah, alamak. Itu biasa. Tambah pula ni akhir zaman. Patutnya kita buat taat. Waktu tu guna buat maksiat. Alamak, lagi kena banyak menyesal lah. Taubatlah banyak-banyak. Saya sebut kat saya lah kan. Banyak taubatlah kita. Banyak rujuklah balik. Lupakan. Minta maaf lah di atas kesilapan, ketelanjuran kita apa buat salah.
bodoh malah kita yang mana kita dah khianat dengan pemberian Allah Taala tu. Wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Anzur. InsyaAllah kita sambung nanti. Ayat ke-14 tu, di atas kata kena keluar daripada taklid, kena jadi arif dengan Allah Ta'ala. Apa jalan nak kenal Allah Ta'ala? Dia sebut tu. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Ada dalil. Apa jalan nak kenal dalil ni? Tu yang makrifah. Makrifah tu maksudnya dalil lah. Jadi macam mana nak makrifah? Dia akan ajar kita kaifiat menggunakan dalil akal. Pasal apa? Dah sebut dah. Dalil akal ialah alat paling mudah untuk kita nak mengenal Allah Ta'ala. Akal pun nanti dengan disiplin tanpa kita belajar hukum akal, insyaAllah memang ke depan jumpa sekali lalu. Faham kita nanti jalan macam mana nak kenal Tuhan. Walaupun tak ada hafal ayat-ayat Quran. Tapi apa yang kita belajar tu tepat, betul. Macam mana yang Allah Ta'ala hantar bagi kat Nabi Rasul utusan. InsyaAllah. Jadi pelajaran kita pagi ni, taklid tu apa? Taklid bahaya. Jadi kena keluar dari taklid. Ada ulama kata taklid kafir, ada yang kata iman, ada yang kata tunggu sat, ada tafsil. Kalau jazam dengan tak ada dalil, tapi apa yang dia faham tu tepat, ada yang kata memada. Contoh saya bagi lebih kurang tadi. Bagaimanapun kalau dengan apa yang ada pada dia, bila datang satu benda yang salah, dia dalam keadaan ragu, sentiasa dalam keadaan bahaya, dengan mana boleh jatuh kufur. Na'udzubillah. Itu yang dalam kitab. Kat kita, apa dia? Belajar, cari jalan untuk mengenal Allah Ta'ala, hati yang hidup ke Allah Ta'ala, sentiasa rasa berhajat pada Allah Ta'ala, dengan yakinnya bahawasanya kita hajat ke Allah Ta'ala, bukan hajat pada makhluk. Itu kita punya kewajipan. InsyaAllah dia akan ajar di ke depan macam mana nak tengok diri kita, tengok alam atas, tengok alam bawah. Itu jalan untuk dapat arif pada Allah Ta'ala. Pasal boleh mengenal siapa makhluk, letakkan makhluk tempat makhluk, letakkan Allah pada ketinggian dan kehebatan Allah dia sebagai ilah. Maksudnya arif kita dengan Allah Ta'ala, insyaAllah. Yang itulah nanti nama dia iman. Iman ni pula nanti ada naik turun. Macam mana nak bagi jaga konsistensi dia sentiasa naik tak turun. Kalau turun pun macam mana kaifiat nak menambah iman. Nanti jumpa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nur abada. Rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.